Okey, muka surat 4 ni kita dah masuk laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak kita bahagikan dengan jumlah masa. Okey, bila sebut laju purata, kalau dekat graf nama dia graf jarak masa. Sebab dekat paksi Y dia ni ialah jarak. Okey, ni masa. Kalau dekat graf jarak masa, bentuk dia linear yang cantik. Dia garis lurus. Dia tak ada garis melintang. Okey, itu kalau laju purata. Kalau laju purata dekat graf laju melawan masa. Okey, kalau dekat graf laju masa, dia ada satu garisan yang melintang straight je. Ini laju seragam. Ini dia menunjukkan laju seragam. Yang tadi yang dekat graf jarak masa tu, yang garisan dia linear tu, itu pun menunjukkan laju seragam. Okey, sampai setakat ni ada soalan nak tanya tak daripada ujian awak tu? Ada tak mana-mana soalan yang nak bincang? Okey, saya masukkan balik dekat dalam grup kelas. Soalan 1, soalan paksi simetri. Soalan 2, soalan poligon. Soalan 15, soalan koordinat. Sambil awak tengok tu, saya cek soalan mana yang semua orang ramai dapat salah. Kalau format PT3, dia ada lebih kurang 20 soalan objektif ni ada lebih kurang 20 untuk bahagian A. Kemudian ada bahagian B, bahagian C. Sama macam awak punya ujian ni. Bahagian B biasanya ada soalan yang padankan. Lepas tu soalan yang kena kira sikit, pengiraan dia tak banyak.
Bahagian C tu dia biasanya macam kertas 2 lah. Soalan aplikasi. Soalan berapa? Dah tengok dah? Ada soalan nak bincang sebelum saya masuk pecutan. Soalan 18 okey tak? Boleh juga cikgu. Ya? Soalan 18. 18 18 kalau tengok dekat kertas tu dia tulis 20 kat tepi tu. Okey, saya masukkan soalan jap. Okey, berdasarkan raja, titik tengah garis lurus tersebut ialah A negatif 1, 1. Okey, ini jawapan dia. A negatif 1, 1 ataupun B 1 negatif 1 ataupun C 4, 2 ataupun D negatif 4, negatif 2. Okey, titik dia negatif 3, 1 dengan 5, negatif 3. Jadi, formula titik tengah kita kena ingat lah. So, formula titik tengah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay, kalau dekat gambar ni X1, awak boleh ambil mana-mana. Kalau nak ambil atas, situ X1, Y1. Kalau nak ambil bawah, bawah tu X1, Y1. So, kalau saya ambil atas X1, Y1. Bawah ni X2, Y2. Okay, kita dah tanda, kita masukkan dalam rumus. Negatif 3 tambah 5 bahagi 2. 1 tambah negatif 3 per 2. 5 tolak 3, 2, 2 per 2, 1. 1 tolak 3, negatif 2. Negatif 2 per 2, negatif 1. Jadi jawapannya, jawapannya B .
Patutlah ramai orang jawab B. Okey. Soalan ni saya betulkan. Soalan nombor 18. So, siapa jawab B dapat betul lah. Ada soalan lain lagi nak bincang? Jadi yang tadi C salah, B betul. Ada soalan lain lagi tak nak bincang? Soalan Bahagian C. Bahagian C. Bahagian C yang mana? Bahagian B. Soalan yang ada bulatan berjejari 15 cm tu ya. Okey. Okey, jap. Nanti lepas habis bincang ni, nanti awak cek balik email lah. Saya ada betulkan lah kat situ. So, siapa yang ada perubahan markah, dia masukkan dalam email. Okey, kita dekat muka surat berapa ni? 5 Surat ke-5. Soalan ada kat situ. O ialah pusat bulatan berjejari 15. Jika perentas AB sama dengan 24. Okey, cari panjang CE dalam cm. Kita nak cari panjang C ke E. Okey, jejari 15. Jadi CO 15. O ke A pun panjang dia 15. Dia jejari. Jadi panjang OA 15. Ni jawapan dia. Panjang AE. Okey, A ke E kita tak tahu. Tapi kita ada A ke B 24. So, A ke E adalah bahagi 2 daripada 24 tu. Kalau semua ni A sampai B 24. AE 12. EB pun 12. Jadi AE jawapan dia 12. OE. Panjang OE pula
Okey, nak kira panjang OE, awak tengok dekat segitiga AOE. Okey, segitiga AOE tu segitiga sudut tegak. So, boleh guna teorem Pythagoras. Jadi, OE kuasa 2 ialah 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Dapat berapa? Ambil kalkulator. Dapat 81. Punca kuasa 81. Jadi, ya, 9. Jadi, OE punca kuasa 81, jawapan dia 9. CE, C ke E, tadi awak dah dapat OE 9. C ke E 15 tambah 9. 15 tambah 9. 24. Jadi CE jawapan dia 24. Oh, tak ada. Okey, jawapan dia 24. So, CE ni saya bagi bonus lah. Kasih. Jawapan dia 24. Sekejap, saya kena betulkan dekat dalam ni. Lagi soalan lain? Cepat cek. Nak markah. Sekejap ya. Tadi OA jawapan dia 15. AE jawapan dia 12. OE jawapan dia 9. OE dekat skema dia salah letak. OE jawapan dia 9. Okey, siapa jawab 9 betul? Siapa jawab 3 salah. CE. CE semua jawapan betul. Okey. Okey, tengok soalan lain lagi mana nak bincang?
Soalan 25, okey. Soalan nombor 25. Boleh tengok pada. Okey, 25 Kejap kejap. Kita dapat tempoh dalam jam dia 0.1 jam. Okey, 0.1 jam. Soalan tanya dalam minit. Bila soalan tanya dalam minit, 0.1 jam awak darabkan dengan 60 minit. Dapat dalam minit. 6 minit. Ada tak jawapan 6 minit kat situ? Jawapan dia A. Jawapan dia A, betul tak? Betul. Macam tu lah nak kira dia. Awak kena perhatikan dia punya unit. Dia punya unit tu dia guna apa?
Okey, soalan lain tak ada dah. Okey dah. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk muka surat 6. Pecutan. Pecutan maksud dia bila laju kereta tu, contohnya mula-mula laju dia 80. Kemudian dia meningkatkan kelajuan dia jadi 90 kilometer sejam. So dari 80 ke 90 tu dia ada pecutan. Okey, kalau ada buku teks kat situ, boleh tengok muka surat 180. (179), dekat situ dia terangkan apa dia pecutan, apa dia nyah pecutan. Okey, tengok muka surat 179 dululah. Tengok garis dalam buku. Tengok dekat perenggan, tengok dekat perkataan pecutan dan nyah pecutan. Dia ada beritahu kat situ. Pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Okey, laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Okey, lepas tu, yang ni garis. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Okey, garis ayat tu. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Okey, satu lagi yang awak akan jumpa perkataan nyah pecutan. Nyah pecutan, nyah ni maksudnya buang kan? Okey, ini ada dekat ayat yang terakhir sekali tu. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Contohnya kereta tu dia nak berhenti dekat depan. Dari sini laju dia 30 kilometer sejam. Dia sampai dekat tempat berhenti tu, laju dia kosong. Jadi dia dah membuang pecutan sebanyak 30 tu. Tu nama dia nyah pecutan, pengurangan laju. Okey, jadi dekat dalam whiteboard ni saya tulis pecutan, nyah pecutan. Nanti dalam buku awak tulis maksud dia apa. Okey, dia ada formula. Formula dia kita guna laju akhir tolak laju awal. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal.
bahagi dengan masa. Okey, kalau dekat formula memang nama dia pecutan je, dia tak ada formulanya pecutan. Cuma daripada keputusan tu, bila awak kira pecutan, kalau dapat positif, maksudnya objek tu sedang memecut. Kalau awak kira pecutan dapat negatif, dia sedang nyah pecutan. Dia macam tu. Okey, tengok dekat contoh 14 lah, senang nak faham. Contoh 14 ni muka surat 180. Okey, ada dua situasi kat situ. Situasi pertama, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Okey, keadaan pegun ni maksudnya dia statik kat situ lah. Jadi berapa laju dia masa tu kalau dia pegun? Ni awak dah belajar dalam sains ni kan? Ada tak belajar dalam sains? Ada. Okey, kalau dia pegun, berapa laju dia? Kosong. Kosong, betul. Dia tak bergerak, dia kosong. Okey, daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey, jadi daripada situasi ini kita kena kenal pasti dulu mana laju akhir, mana laju awal. Laju akhir dia berapa? 20 meter per Per saat. saat, betul. Okey, laju akhir dia 20 meter per saat. Laju awal dia? Kosong. Laju awal 0 meter per saat. Okey, masa 5 saat. Okey, jadi kita nak kira pecutan. Laju akhir tolak laju awal, jadi 20 tolak 0 bagi dengan masa 5 saat. Jadi kita akan dapat, ini 20 ni, 20 tolak 0 ialah meter per saat. Okey, 5 ni dalam 5 saat. 20 bahagi 5, jawapan dia 4. Okey, unit dia, pecutan unit dia dalam meter per saat kuasa 2. Sebab apa saat kuasa 2? Awak tengok kat sini, kat bawah pecahan ada saat. Dekat atas pun ada saat. So, dia dapat saat kuasa 2. Okey, boleh? Boleh? Ke awak tengah salin? So, ini yang keadaan yang pertama. Keadaan kedua. Motor yang sama, dia kata selepas brek ditekan,
Kelajuan motosikal itu semakin perlahan. Dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey, keadaan yang kedua, asal-asal dia tadi, dia dah memecut sampai kelajuan 20 meter per saat. Jadi laju awal dia dua 20 puluh meter per saat. Okey, laju akhir dia nak berhenti kan? Okey, jadi berapa laju akhir tu? Kosong sebab dia berhenti. Masa berapa lama? 4 saat. Jadi kita masukkan dalam formula. Pecutan laju akhir tolak laju awal. Okey, laju akhir kosong, jadi kosong tolak 20. Ni dua-dua unit dalam meter per saat. Bahagi dengan masa dia 4 saat. Jadi kita dapat negatif 20 per 4. Negatif 5. Jawapan dia negatif 5 meter per saat. Kuasa 2. Okey, kalau dia negatif, maksudnya dia sedang pecutan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Okey, kalau tengok tadi, contoh tadi, dia punya laju dengan dia punya masa, dia selari. Maksudnya, kalau laju dia guna meter per saat, masa dia pun dalam saat. Macam mana kalau unit dia lain-lain? Okey, cuba tengok contoh 16 dekat muka surat 182. Kita tengok sambung contoh 16. Contoh 16, Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke Festival Kebudayaan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Okey, perkataan perubahan laju ni maksudnya dia dah kirakan laju akhir tolak laju awal, dia dah kira. Okay, jadi soalan ni laju akhir tolak laju awal ialah 18 km per jam.
Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dengan balik. Okey, so masa pergi, pecutan dia berapa? Kita kira yang tu dulu. Ni pecutan ialah laju akhir tolak laju awal. Bahagi masa. Jadi laju akhir tolak laju awal kita dah ada 18 kilometer per jam. Okey, kalau dekat perubahan laju kita yang laju akhir tolak awal tu kita guna jam, bawah dia pun kita gunakan jam. Jadi masa dalam jam dia dah bagi siap-siap 3/4 jam. Kita guna je terus 3/4 jam. Pecutan pergi. Lapan belas bahagi dengan 3/4. Dapat 24, betul ke? Okey, jadi kita dapat 24. Pecutan pergi. Ialah 24 kilometer per jam kuasa 2. Pecutan dia per masa kuasa 2. Okey, waktu pulang ni ada benda lain kita kena kira. Dia kata perjalanan ke festival mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik. Okey, perubahan laju sama. Tapi masa dia kurang 40%. Okey, pulang ni masa pulang. Masa berkurang. Jadi kita kira 40% darab dengan 3/4 jam. Yang ni boleh tekan dekat kalkulator je. Awak tekan je 40%. Peratus ada dekat sama dengan tu. Tekan 40, lepas tu shift sama dengan. Dia keluar peratus. Lepas tu darab dengan kurungan 3/4. Tutup balik kurungan. $30 dia keluar. 30 tu maksudnya 30%. Tak payahlah pening-pening. Awak kira 40 bahagi 100. Lepas tu darab dengan 3/4. Okey, 40% maksud dia 40/100.
darab 3/4 dapat 0.3 jam. Okey, 0.3 jam ni adalah masa yang telah berkurang. Jadi berapa banyak masa dia sebenarnya? Okey, masa dia ialah 3/4 tolak dengan 0.3. Jadi 0.45 jam. Okey, dia ambil masa 0.45 jam untuk balik. Jadi pecutan laju akhir tolak laju awal, kita dah dapat tadi 18. Dia kata sama kan? Okey, 18 km/jam bahagi dengan ni pecutan pulang. Bahagi dengan masa dia ambil 0.45 jam. Okay, jadi kita bahagi 18 bahagi 0.45. Dapat 40 kilometer per jam kuasa 2. Ataupun ada setengah-setengah soalan nanti dia tulis 40 km J kuasa negatif 2. Sama. Dia sama dengan 40 km per jam kuasa 2. Okey, tak habis lagi. Soalan ni dia tanya hitung beza pecutan antara pergi dengan balik. Okey, kita masuk dekat muka surat ke-7. Jadi kita nak kira beza dia. Yang banyak tolak yang sikit. Beza pecutan. Okey, pecutan tadi masa balik 40, masa pergi 24. Jadi 40 tolak 24. Tolak 24 dapat 16 km per jam kuasa 2. Okay, ini jawapan akhir. Okay, ada soalan? Dah habis lah tajuk ni. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, buat latihan boleh? Tengok dekat muka surat 184. Jom cuba 9.2. Saya tulis dalam grup lah.
Jom cuba 9.2. Soalan 2. Buat soalan 1. Soalan 1. Soalan 1. Soalan 2. Oh, buat semualah. 1, 2, 3, 4. Boleh? Soalan 1, 2, 3, 4. Boleh? Belas orang. Boleh tak? Buat dalam buku mat. Buku mat 1. Okay, jawab dalam mat 1. Apa lagi tadi nak cakap? Oh, okay, sekejap saya nak ambil nama orang yang online. Uzma, Aiman. Ada soalan? Boleh ikut? Boleh. Okay. Nanti hari Selasa, topik ni kita dah habis. Hari Selasa kita online sekejap. Lepas tu buat saya bagi quiz Google Form pula. Iwanina sihat? Puteri, Wafiq, Aida, Ain Najwa, Syak, Aina Fatini. Ada siapa lagi nak hantar rekod Nilam? Ramai ni tak hantar ni. Apa yang awak baca dekat buku, yang itu kira bahan buku. Lepas tu kalau awak ada baca buku digital, yang itu dikira bahan digital. Lepas tu dia ada 3 kategori. Buku, bukan buku dengan bahan digital. Kalau bukan buku ni macam awak baca jurnal ke, apa lagi dia bagi contoh tu? Awak baca surat khabar, yang tu bukan buku. Kan awak baca buku teks ni kan? Contohnya awak baca buku teks matematik dari awal sampai habis, satu buku. Itu kira bahan buku lah. Tapi kalau awak baca beberapa bab je, contohnya buku teks ni awak baca dari awak baca untuk bab 9 je, yang itu dikira bukan buku sebab dia helaian-helaian.
Tu yang cikgu tu bagi tahu hari tu. Jadi bila dah baca tu, isi je yang dekat online tu. Lepas tu hantar dekat saya, screenshot je lah. Macam hari tu umur kot ada buat. Bila dah isi online tu kan dia ada keluar ringkasan dekat tepi tu kan. Awak screenshot je yang tu ataupun snap je gambar tu hantar kat saya. Ada soalan nak tanya? Boleh ni yang belum hantar nilam ni, Alia, Amir, Atik, Syak, Aida, Wafiq. Ramailah belum hantar. Cikgu tu kata dia akan nilai sampai bulan 12. Jadi biasanya dalam bulan 11, bulan 10 tu nanti dia minta lagi bilangan buku, berapa banyak yang udah baca. Okey.